الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Zakat, Kunci Keberkatan. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahawa barakah membawa maksud pertambahan dan berterusan menikmati sesuatu kebaikan. Hakikat barakah bukan sekadar terlihat pada banyaknya nikmat secara zahir, tetapi mencakupi rasa qanaah, iaitu berasa cukup dan kelapangan pada sudut rohani dan jasmani yang Allah SWT tanamkan dalam jiwa dan kehidupan seorang hamba sebagai natijah istiqamahnya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Justru barakah inilah yang mesti dicari, kerana ia menjadi teras kepada kelangsungan hidup yang tenteram di dunia dan kebahagiaan hakiki di alam yang kekal abadi. Tanpa barakah, sebanyak manapun harta atau kemewahan yang dimiliki, lebih-lebih lagi jika diperoleh dengan cara yang salah atau tidak menunaikan hak-hak orang lain, maka hatinya tetap akan berasa sempit, kosong dan tidak pernah merasa cukup. Dalam pada itu, menunaikan zakat adalah salah satu pintu utama untuk memperoleh keberkatan, kerana dengan zakat yang kita tunaikan sebenarnya dapat menyucikan harta dan mengembangkannya. Mereka yang menunaikan zakat dengan penuh keimanan dan ketaatan, rezekinya bukan sahaja dicukupkan, bahkan urusan kehidupannya dipermudahkan. Maka tidak tepatlah jika ada anggapan bahawa zakat ini mengurangi harta atau sekadar disamakan dengan cukai dan bebanan kewangan yang lain, kerana hakikatnya zakat adalah ibadah yang membuka pintu keberkatan, bukanlah sesuatu yang merugikan. Hadirin jemaat yang berbahagia, pada tahun 2024 sahaja, data menunjukkan hanya 380,000 rakyat Muslim negeri Selangor yang menunaikan zakat. Angka ini adalah kira-kira 20% daripada jumlah umat Islam yang sepatutnya menunaikan kewajipan tersebut. Realiti ini memberi isyarat yang jelas bahawa masih ramai umat Islam di negeri ini yang belum menyempurnakan rukun Islam yang ketiga, mungkin kerana sikap lalai, jahil ataupun ingkar terhadap fatwa serta ketetapan pihak berkuasa agama berhubung kewajipan membayar zakat di negeri Selangor. Ketahuilah bahawa jumlah asnaf di Selangor amat besar dan memerlukan perhatian serius daripada kita semua. Golongan fakir dan miskin saja telah melebihi 70,000 keluarga yang bergantung kepada bantuan zakat bagi kelangsungan hidup mereka.
Bagi tempoh Januari hingga September 2025, Lembaga Zakat Selangor telah mengagihkan sebanyak 916 juta untuk pelbagai keperluan asas seperti sewa rumah, pendidikan, rawatan kesihatan, kebajikan mu'alaf dan elang guru kafah. Suatu gambaran jelas betapa luasnya amanah zakat dan betapa besar harapan umat kepada golongan yang berkemampuan agar menunaikan kewajiban ini dengan penuh tanggungjawab dan keinsafan. Selaras dengan hasrat dan titah dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor, kewajipan zakat hendaklah ditunaikan di negeri Selangor dan tidak dialihkan ke tempat lain tanpa keperluan yang sah. Warta Kerajaan Negeri Selangor Januari 2025 turut menegaskan melalui satu fatwa yang diperkenankan baginda bahawa badan bukan kerajaan atau non-government organisation NGO, individu atau badan lain yang membuat kutipan zakat di negeri Selangor atau mengagihkannya tanpa izin Budi Yang Maha Mulia Sultan Selangor melalui Majlis Agama Islam Selangor atau Lembaga Zakat Selangor adalah tidak sah mengikut hukum syarak. Ketetapan ini bertujuan memastikan zakat sampai kepada asnaf yang berhak selaras dengan kaedah pengurusan yang teratur dan amanah. Jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, zakat bukan sekadar tuntutan syarak, tetapi ia adalah manifestasi keimanan dan ketakwaan yang membawa keberkatan. Dengan keberkatan inilah kehidupan kita akan diisi ketenangan, rezeki yang mencukupi serta limpah rahmat Allah SWT yang dapat dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Marilah sama-sama kita lihat dan meneliti bagaimana zakat menjadi kunci keberkatan dalam kehidupan. Pertama, zakat menyuburkan rezeki seseorang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan derma dan nafkah yang dikeluarkan oleh mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmat kurnianya lagi Maha mengetahui. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa ayat ini menggambarkan kemurahan Allah SWT yang memberi ganjaran berlipat kali ganda kepada mereka yang membelanjakan hartanya pada jalannya. Hal ini termasuklah mana-mana bentuk pemberian seperti sedekah dan zakat. Perumpamaan benih itu menunjukkan bahawa setiap sedekah dan zakat biar sekecil apa sekalipun akan menumbuhkan pahala yang besar seperti mana satu biji benih yang menumbuhkan tangkai-tangkai dengan hasil yang lebih banyak. Kedua, zakat tidak akan mengurangkan harta manusia. Ia bersandarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mali." Sedekah tidak akan mengurangkan harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut boleh difahami pada dua sudut. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahawa harta yang disedekahkan akan terus bertambah disebabkan keberkatan apa yang diperoleh. Begitu juga akan ditambahkan pahala bagi orang yang bersedekah serta ganjaran yang berlipat kali ganda. Ketiga, mendapat doa yang istimewa daripada malaikat sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلقا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Setiap pagi ada dua malaikat turun kepada setiap orang anak Adam. Salah seorang berdoa, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak termasuk zakat. Manakala yang satu lagi berkata, Ya Allah, binasakanlah harta orang yang pedekut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Ibn Battal di dalam syarah Sahih Al-Bukhari menyatakan, hadis ini merupakan satu galakan untuk menginfakkan harta, sama ada dalam bentuk zakat, menunaikan nafkah maupun bersedekah. Mereka yang menginfakkan harta pada jalan Allah SWT akan didoakan oleh para malaikat, dan doa para malaikat adalah mustajab. Para tetamu Allah SWT yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman kehidupan kita. Pertama, kita perlu memahami bahawa zakat adalah ibadah yang mampu menjemput keberkatan daripada Allah SWT, membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kedua, kita hendaklah sedar bahawa zakat menjadi medium untuk membersihkan harta dan jiwa, menjauhkan sifat kedekut dan tamak, serta menumbuhkan sifat dermawan dan kasih sayang dalam diri kita. Ketiga, kita hendaklah mentaati titah mulia yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan menunaikan zakat mengikut ketetapan fatwa, iaitu mereka yang bekerja atau menetap di negeri Selangor mestilah menyalurkan zakat melalui lembaga zakat Selangor yang akan memastikan semua asnaf yang berhak menerima bantuan disantuni dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, serta mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung perintah Allah. Surah Al-Maidah ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang jemaat sekalian, Allah pada hari yang mulia ini kita mengambil kesempatan untuk memperbanyakkan selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa
وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقوتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلطان شرف الدين الشاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الشاه الحاج. اللهم آدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد الإسلام والتنك وأمر شائن والسلطان شرف الدين الشاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh membuat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran pada negara dan negeri kami. Pelihara kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah pada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran, melandaskan syariat-Mu. Ya Allah, kurniakanlah ganjaran pahala kepada pembayar zakat. Berkatilah umur dan harta mereka, gantikanlah zakat yang mereka tunaikan dengan perkara yang lebih baik, serta jadikanlah ia sebagai penyuci daripada segala dosa. Ya Allah, bukakanlah hati umat Islam yang layak menunaikan zakat akan melaksanakan tuntutan kefarduan terhadap harta mereka. Jauhkanlah kami daripada sifat bakhil, sungguhkanlah rasa kasih sayang dan satukanlah hati kami dalam kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yadhkurkum واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا